والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan izinnya kita dapat bersama lagi malam ni dalam majlis ilmu. Semoga majlis kita ni dirahmati, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dan mem mengajar sekali itu, lepas itu monti terus hai. Jadi ke mana? Kali pertama pada pujuk saya mem mengajar memang 16 bulan 12 tahun 2020. Lepas tu royuk terus. Malam ni wala balik. Okey, PKP punya pukulan. Baik, kita sambung siapa ada buku buka muka surat 8. Buka muka surat 8 lah. Bahagian 1 taharah. Kita nak cerita pasal ibadat orang uzur. Cerita alih lah, ibadat orang uzur. Termasuklah ibadat orang uzur ni dalam musim PKP ni. Kita sembahyang jarak-jarak tu termasuklah keuzuran. Tapi dalam buku ni tak ada lah pasal masa tulis buku ni PKP tak ada. Tapi ada saya tulis tu buku tu biru tu. Dia mengajak mata tentang ibadah dalam tempoh PKP. Baik, kita tengok muka surat 8 lah. Wala terus. Bahagian 1 taharah. Wuduk dan tayamum. Wuduk ialah meratakan air yang bersih. Itu yang mutlak pada anggota badan yang tertentu dengan cara-cara tertentu. Manakala merata saja tak ikut cara, dia tak panggil wuduk. Anggota badan yang tertentu tu ialah muka, tangan, kepala dan kaki. Itu anggota wuduk yang wajib diratakan layak. Dengan cara yang tertentu tu ikut kaifiat dia lah. Itu dimulakan dengan muka, lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Barulah dinamakan wuduk. Itu diabak dengan cara-cara yang tertentu. Kalau muka, tangan, kepala, kaki kena ayak, tapi buat tak ikut cara. Pergi basuh kaki tu, lepas tu basuh kepala, lepas tu basuh muka, lepas tu basuh tangan. Jadi wuduk lah. Tak jadi, kita tak ikut cara. Dia tak letak basah semua. Basah semua lah, tapi yang bodoh. Buat tak kena cara. Dia mesti dengan cara yang tertentu. Tujuannya adalah untuk membolehkan seseorang itu melaksanakan ibadat-ibadat yang wajib seperti solat dan tawaf. Tujuan kita wuduk ni nak bagi kita boleh buat ibadat yang mewajibkan berwuduk tu. Ibadat yang disyaratkan berwuduk terlebih dahulu. Wajib. Iaitu seperti solat dan tawaf. Solat ni semua ada solat fardu ataupun solat sunat. Sebab kita nak solat, kita wajib berwuduk. Sama lah dengan tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Serta melaksanakan ibadah-ibadah sunat seperti membaca Quran, beriktikaf dalam masjid dan ketika melongkan azan dan iqamah. Selain daripada kita melaksanakan ibadat yang berwajib berwuduk, maka kita juga berwuduk untuk melaksanakan ibadah sunat. Contoh dia baca Quran. Tapi ni tak wajib berwuduk lah, tapi sunat. Baca Quran, i'tikaf dalam masjid dan juga azan dan iqamah. Kalau kita berwuduk dapatlah pahala lebih. Kita i'tikaf dalam masjid tak ada wuduk, sah i'tikaf kita. Azan tak ada wuduk pun sah. Tapi kalau kita berwuduk dapat pahala lebih. Sunat. Tayamum pula ialah menyampaikan debu tanah yang bersih ke muka dan kedua-dua tangan yang disertai dengan niat dan dilakukan mengikut cara-cara yang tertentu. Menyampaikan itu menyapu debu. Kedua anggota tayamum, muka dan tangan, dengan cara-cara yang tertentu disertai dengan niat. Cara itu disapukan. Cara tu antaranya tepuk debu tu, puk pergi kena tangan, lepas tu sapu di muka.
Lepas tu tepuk dua yang kedua, sapu di tangan. Tu cara yang tu. Mana kalau debu main duduk di muka, betul kita sapu. Tak kena salah. Nanti depan dalam buku ni ada cerita. Ataupun kita tepuk juga tapi sapu tangan tu. Lepas tu baru sapu muka. Tidak mengikut cara yang tentu, maka tidak dinamakan tayamum. Wuduk dilakukan oleh orang yang sihat dan juga yang berkemampuan menggunakan air. Wuduk ni dilakukan oleh orang yang sihat dan berkemampuan menggunakan air. Orang sihat, air ada, dia wuduk dan juga orang yang berkemampuan menggunakan air. Ya, itu air ada. Tayamum adalah sebagai ganti wuduk bagi seseorang yang uzur, termasuk sakit, bertujuan melakukan ibadah-ibadah tertentu. Dia bagi menggantikan wuduk seorang yang uzur. Ayak tak ada tu dia masuk dalam kategori keuzuran. Dan juga sakit yang tidak boleh kena ayak pada anggota badan, maka itu dia panggil keuzuran. Maka sebagai gantinya seseorang itu oleh kerana dia tidak boleh berwuduk kerana ayak tak ada, atau tidak boleh berwuduk, ayak ada tapi ayak tak boleh kena badan, maka gantinya adalah tayamum. Jadi kita tak boleh kata wuduk tu ganti tayamum, itu tak betul. Sebaliknya tayamum tu menggantikan wuduk. Habis. Nanti ke depan lah. Banyak aim. Saya cara nak habis buku ni malam ni, tapi kesian tuan tu. Habis nanti subuh. Dia sekali baca lebih kurang dalam 4 muka tu lah, 4-5 tu. Habis. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Buku ni dia bentuk soal jawab lah. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Kenapa wajib berwuduk? Itu soalan yang pertama. Kenapa wajib berwuduk? Wuduk ialah menggunakan air dan membasahinya pada anggota-anggota badan yang tertentu. Serta tadi lah. Perbuatan itu dinamakan wuduk kerana ia menzahirkan kecantikan dan kebersihan pada anggota badan dan menyinarkannya daripada dosa. Secara umum, bila kita wuduk, dia nampak bersih. Muka cantik. Muka kita, wuduk ni konsep dia macam muka, tapi kita niat tu di wuduk. Jadi dengan sebab kita wuduk di samping tujuan besar ni mengangkat adai kecil, muka kita tu nampak ceria. Muka kita nampak ceria. Anggota badan pun nampak ceria. Tangan yang asalnya kering, tiba-tiba kita basah. Basah tu dia menzahirkan kebersihan. Di muka kita mungkin ada peluh. Bila kita basuh dia dengan wuduk, hilanglah peluh itu. Tangan kita mungkin ada debu. Bila kita wuduk, hilanglah debu itu. Tangan kita mungkin ada melekit-melekit kekotoran dan seumpamanya. Dengan sebab kita wuduk, maka hilanglah kekotoran itu. Jadi bila kita wuduk, menampakkan kecantikan pada anggota. Dan juga kebersihan, kompon dan bersih. Sebab ayat itu adalah tujuannya membersih dan menyinarkannya daripada dosa. Kita kena ingatlah, perbuatan wuduk itu boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Sejak-sejak kita ambil wuduk, dapat faedah menghapuskan dosa kecil. Tujuan berwuduk, tujuan besar ni, untuk mengangkat atau menghilangkan hadas kecil, supaya individu yang berwuduk dapat melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan berwuduk terlebih dahulu, seperti yang ibadah solat dan tawaf. Dan nak angkat hadas kecil bagi orang yang berhadas kecil. Bagaimana orang itu berlaku hadas kecil? Iaitu antaranya keluar sesuatu daripada dua jalan, daripada kemaluan depan dan belakang. Sesuatu apa yang keluar angin, keluar air, keluar nanah, tegarlah, keluar darah, keluar najis. Keluar tu mana? Keluar cacing kawin. Mu tu menjadikan seorang itu berhadas kecil. Lagi baik bersentuhan dua jantina yang berselang, lelaki dan perempuan, sedangkan mereka itu ajnabi, itu bukan mahram. Lagi baik tidur yang tidak tetap papan punggung. Itu semua perkara yang menjadikan seorang itu berhadas kecil. Untuk menghilangkan hadas itu, mengangkat hadas itu, maka kaifiat yang syarak aturkan adalah dengan berwuduk. Tujuan dia untuk hilang hadas kecil, bagi membolehkan ibadat-ibadat yang disyaratkan berwuduk dapat dilakukan.
Syaratnya ibadat syarat wuduk macam apa dia? Semayang tawaf tu. Semua ada semayang fardu, semayang sunat, tawaf fardu, tawaf sunat mesti dengan berwuduk, syarat dah. Jika sesuatu ibadat itu tidak diwajibkan berwuduk terlebih dahulu, seperti membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf dan beriktikaf dalam masjid, maka berwuduk hanyalah sunat. Ibadat-ibadat yang tidak disyaratkan wuduk dan sah ibadat walaupun kita tidak berwuduk, tapi ekstra pahala dengan kita berwuduk itu dapat pahala. Sunat. Maka tetapi elok dilakukan kerana pelakunya akan mendapat pahala. Confirm. Kewajipan berwuduk untuk melakukan solat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dalam ayat ni tuan-tuan baca lah, dia cerita perihal bagaimana kita nak berwuduk. Dimulakan dengan basuh muka, diakhiri dengan basuh kaki. Ni cuma dia Allah Ta'ala khitabkan, Allah tuju pada kita kalau nak sembahyang disyaratkan berwuduk. Okay. Itu dalam keadaan kita berhadas kecil lah. Habis. Kau soal 10. Apa tujuan mandi? Pada mandi nak pergi masjid, tidak lah. Apa tujuan mandi? Nak pergi kerja, tidak lah. Apa tujuan mandi? Lama tak mandi, tidak. Ini jawab cara syarak. Mandi ialah meratakan air ke seluruh badan dengan disertai niat. Kalau air tak kena seluruh badan, orang tak bagi mandi, orang bagi siram. Tapi kalau raja siram tu mandi, raja bersiram mana mandi ya? Okay. Air tak kena seluruh badan, kita basuh kaki ya. Hang buat apa? Mandi. Padahal tak basah pun, mandi kaki. Itu orang tak tahuan. Betul? Mandi dia kena rata air seluruh badan, daripada kepala sampai ke kaki. Tu nama dia mandi. Tujuannya untuk membersihkan badan. Jika dalam keadaan berhadas, tujuan mandi untuk mengembalikan kecergasan. Kerana buatan yang menghasilkan junub memberi kesan terhadap seluruh anggota badan. Jadi mandi itu ada pasal lah. Kalau tak ada pasal-pasal, dia untuk kecergasan lah. Untuk bersih badan. Jangan kita balik motong, belengah, balik jual ikan, bau busuk no. Lagi balik gotong royong, balik perang, penuh lah mandi untuk kebersihan. Okey. Kalau berhadas, hadas tu ada besar lah, ada kecil orang tak mandi, orang ambil sembahyang. Kalau berhadas, tujuan mandi itu untuk mengembalikan kecergasan. Kerana buatan yang menghasilkan junub, perbuatan yang menghasilkan junub tu macam persetubuhan, keluar air mani, termasuk dalam konteks ni mai haid, nifas apa semua tu mani. Maka dengan buatan-buatan tersebut dia jadi lemah, mandom, tak bermayar. Nak memulihkan kecergasan tu, cara yang berkesan disuruh oleh syarak ialah dengan cara mandi. Okey. Kesan itu dapat dihilangkan dengan mandi. Hukum mandi adalah wajib apabila berhadas besar. Kalau ada besar, mandi adalah wajib. Sebab tu orang panggil mandi wajib. Sebab hukum mandi wajib, maka dipanggil mandi wajib apabila berhadas besar. Manakala sunat saja pada perkara-perkara yang tertentu. Perkara-perkara yang itu artinya mandi ini bukan semua jadi sunat, hanya perkara-perkara yang dikutkan oleh syarak, maka dikatakan sunat. Hal lain harus ya. Hal lain harus. Jadi 6 perkara yang mewajibkan mandi, iaitu keluar mani. Keluar mani satu. Yang kedua persetubuhan, wajib mandi. 3 haid, 4 nifas, 5 melahirkan anak. Orang panggil wiladah. Melahirkan anak panggil wiladah dan mati. Dan 6 lah. Sebab 6 sebab yang mewajibkan mandi. 6 perkara yang mewajibkan mandi. Apa dia? Keluar yang mani, bersetubuh, lagi apa lagi?
apa nama, haid, nifas, wiladah, lepas tu mati. Okey. Dalam 6 ni, keluar mani bersetubuh, haid, nifas, wiladah dan mati. Dalam 6 ni 5 kena buat sendiri. 5 kena buat sendiri. Hak satu dia orang tolong buat bagi. Hak mana orang tolong buat bagi? Mati orang buat bagi. Kalau mati dia buat sendiri berat. Dia mati orang, bila orang mati pukul berapa dia nak mandi? Dia tunggu ayak ni. Kita pun ambil ayak, abang dia, ni ayak mana? Dia mungkin mandi. Agak-agak je kat mana? Tak dapat RM5 nak bayar orang mati sekali, dia hidup balik. Jadi 5 buat sendiri, 1 orang tolong buat bagi. Okey lah. Cuma ada sikit huraian di sini ni. Ni untuk orang perempuan lah. Berkaitan haid, nifas dan melahirkan anak ni orang perempuan. Orang jantan tak ada kena-mengena. Orang jantan tak ada kena-mengena. Orang perempuan bila main haid dia habis, dia kena mandi. Tidak dia tulis sembahyang. Dia tak boleh sembahyang. Kalau dia duduk Mekah nak buat umrah, nak tawaf buat, tak boleh. Saya dia tak mandi, wajib mandi. Nifas pun serupa lah. Nifas ni apa nama, darah yang keluar selepas daripada anak keluar. Darah yang keluar selepas daripada anak keluar. Anak keluar daripada mana? Anak keluar beranak lah, bukan anak keluar pergi sekolah. Anak keluar pergi sekolah, darah keluar, kerana nifas jahanam. Lepas anak keluar, beranak, anak keluar. Lepas anak keluar tu, keluar darah daripada kemaluan dia, itu nama dia nifas. Tapi kalau anak yang keluar bersama dengan darah yang keluar bersama dengan anak keluar, darah pun keluar. Itu orang tak panggil nifas, orang panggil darah pasal. Darah rosak, darah kotor. Habis nifas. Jadi habis kering nifas tu, nak sembahyang kena mandi. Sebab dia jatuh hukum badan besar dan melahirkan anak. Ni komputer antara melahirkan anak dan nifas ni. Apa maksud dia? Takkan nak kena mandi 2 kali kot. Pasal dia beranak kena mandi, nifas pun kena mandi. Boleh ke tu? Ni dia abang kat lelaki dia, saya nak kena mandi 2 kali. Ini dalam kitab ni dia kata nifas sekali, beranak sekali. Bukan lagu tu. Dia salah satu maksud dia sini. Nifas dan melahirkan anak. Bagi perempuan yang datang nifas, maka dia mandi kerana nifas. Bagi perempuan yang beranak tapi tak main darah nifas, tak keluar tu, maka dia mandi dengan sebab beranak. Abang tu lah senang. Dia mandi dengan sebab melahirkan anak. Ada orang perempuan tak ada nifas? Ada orang perempuan dia beranak tak ada nifas? Jawab dia ada, tapi payah nak jumpa lah. Tapi hukum dia tu ada dalam kitab-kitab fiqh. Hukum dia ada. Jadi orang yang beranak, perempuan yang beranak, nifas tak ada, maka dia kena mandi juga, sebab dia mandi kerana melahirkan anak. Kerana melahirkan anak. Ada disebut dalam kitab-kitab fiqh, melahirkan anak ni dia kena mandi sebab dia kata takkan anak beranak nak kena mandi, sebab anak itu terjadi daripada ayak mani. Seolah-olah yang keluar tu adalah ayak mani. Maka sebab dia kena mandi. Dia kena mandi. Okey. Macam mana cara nak mandi? Dia macam ni ya, nak mandi. Nawaitul ghusla. Jadi aku mandi ya. Nawaitul ghusla. Boleh ya? Raka'ataini punggah. Nawaitul ghusla al-wajib ila ta'ala. Atau nawaitul ghusla. Boleh ya? Nawaitul raf'al hadasil akbar pun boleh juga. Nawaitu raf'al haid bagi orang perempuan, nawaitu raf'al haid boleh juga. Nawaitu raf'al nifas pun boleh juga. Macam apa nama melahirkan anak ni, nawaitul ghusla. Okey. Begitulah lebih kurang cara kita niat mandi. Okey, antara perkara-perkara yang disunatkan mandi ialah mandi pada hari Jumaat. Antara perkara yang disunatkan mandi itu ialah mandi pada hari Jumaat.
Mandi pada hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Ini sunat mandi. Itu yang kata perkara tertentu. Mandi sempena gerhana matahari dan bulan. Kita main gerhana sebelum kita sembahyang sunat gerhana tu, mandi tu. Bukan sembahyang lu baru mandi. Mandi dulu baru sembahyang. Okay. Mandi kerana hendak solat istisqa. Istisqa ni solat minta hujan. Dia tak ayak tak nak mandi apa? Kalau ada ayak, tak ada ayak solat mandi. Ada sikit beda mandi. Mandi kerana mandikan orang mati. Tu sunat tu. Mandi kerana hendak berihram haji dan umrah. Ini lalunya orang tak lupa. Sebab kita pergi yang umrah, ataupun kita pergi ramai-ramai, kita tengok orang bekat mandi, tengok kita tak mandi. Kan? Kerana nak berihram haji dan umrah. Mandi kerana masuki Mekah. Orang duduk Mekah lah tak mandi lah. Sebab masa kita masuk Mekah tu, adakah dengan sebab kita masuk Mekah kita kena berhenti? Macam kapal terbang landing di Jeddah. Itu kita nak baik daripada Jeddah ke Mekah. Elok sampai sebelah Mekah, suruh driver bas berhenti nak mandi. Begitu kan? Driver bas mana nak berhenti kita? Sampai Mekah lah, sampai tu. Acara pertama, sampai di Mekah tu acara pertama dah. Bas berhenti tu. Acara pertama apa? Acara pertama masuk bilik dulu lah. Takkan nak mandi tu Sorry belayak. Tapi tak apalah. Ambil sunat sebenarnya sampai masuk Mekah tu mandi. Betul buat benda-benda yang lain sunat. Mandi kerana hendak berwukuf di Arafah. Ni bezalah orang buat haji depa ingatlah. Mandi kerana hendak melontak jumrah dan mandi kerana pergi kota Madinah. Ni antara mandi-mandi yang sunat. Okey. Ada masa. Dia bertembung dua. Dalam satu masa kita nak mandi, dia bertemu dua, iaitu perkara yang mewajibkan mandi dan perkara yang menyunatkan mandi. Yang disunatkan kita amal bertemu satu masa, maka kita nak buat lagu mana? Ini wajib. Contoh macam ni pagi raya. Pagi raya tu sunat mandi. Pagi raya tu sunat nak mandi. Pasal raya Aidilfitri. Malam raya dia tak boleh tidur, dia subuh. Jadi pagi nak kena mandi. Pagi tu pagi raya. Dia nak mandi berapa kali? Nak mandi berapa kali? Dua. Mandi dua. Mandi dua. Baru beli ayak balik rumah Pak Mentua Taman Benak Puteri Jaya. Nentu orang duduk Negeri Sembilan, orang duduk Kelantan. Tapi balik raya rumah Pak Mentua Benak Puteri Jaya. Malam tu semua bekat subuh tu rumah Pak Mentua. Mangkit pergi raya, mandi menentu suruh masuk beli ayak satu. Nentu nak keluar tu. Mandi keluar. Lepas tu menentu keluar nak masuk. Lepas tu dia masuk balik. Abang Long masuk apa lagi? Tadi mandi wajib, ni mandi sunat raya pula. Punggah. Lepas tu dia keluar, menentu umur 2 pula masuk. Buat begitu kau. Keluar mandi wajib, lepas tu masuk ni. Lepas tu Pak Mentua masuk pula. Pak Mentua buat begitu kau. Pak Mentua pun terapa lah. Jadi ni dia panggil tak cerdik. Ni dia panggil tak cerdik. Kalau bertemu dua lagu tu, antara perkara yang mewajibkan mandi dan perkara yang menyunatkan mandi pada satu masa, memadai kita mandi apa? Mandi sunat. Dua kali, membuih. Memadai kita mandi wajib. Dan kebetulan mandi wajib tu pada masa yang kita disunatkan mandi, kita dapatlah mandi hak sunat tu. Jadi dah kita mandi pagi Jumaat pun terapa. Malam Jumaat dia bersetubuh. Mungkin pergi yang subuh dia mandi wajib. Setelah dia mandi tu hari Jumaat dapat dua. Dapat dua. Bolehlah nak buat dua kali. Bolehlah tapi kurang cerdik. Dan minta ayat naik. Lebih kurang lah. Habis. Nombor 3. Soalan nombor 3. Ada masa dan ketikanya seseorang itu tidak dapat berwuduk. Ada masanya juga dia tidak dapat mandi, sedangkan dia wajib berwuduk atau mandi.
untuk membolehkannya melakukan solat dan perkara-perkara lain yang mensyaratkan wuduk dan mandi. Kenapa terjadi demikian? Dalam diri kita ni kadang-kadang kita nak mayang tapi tak boleh. Kita ada masalah, kita nak mandi wajib, tak boleh tak? Pasal apa dia tu? Maka jawabnya doa. Benda tu air tak ada. Tengok dulu. Ketiadaan air. Dan yang kedua, keuzuran pada tubuh badan yang menghalangnya daripada mengenakan air. Okey, ketiadaan air ni ada masa kita nak ambil semayang. Kita nak ambil semayang. Tapi kita tak dapat ambil semayang pasal air tak ada. Nombor dua, keuzuran pula. Kita nak ambil semayang tapi anggota badan kita tak boleh kena air. Maka kita tak dapat berwudu. Sama juga dengan perihal kita badan besar. Bangkit pagi kita nak mandi wajib. Buka-buka kepala pep, air tak ada. Cari, tapi pencarian tu kena ada lah. Cari semua air tak ada. Maka kita tak dapat mandi. Pasal air tak ada. Walaupun kita badan besar. Dan bawah tu ada masa kita nak mandi wajib. Tapi badan kita tak boleh kena air. Air ada. Badan kita tak boleh kena air. Kalau kena air, kita mampu. Tak mampu pun tinggal suku nyawa. Menyebabkan sakit kita bertambah berat. Berarti kita tak boleh kena air. Itulah dua sebab kenapa seseorang itu pada satu masa dia tidak dapat berwuduk kerana air tak, ataupun dia tidak dapat berwuduk atau mandi disebabkan badan dia ataupun anggota wuduk dia tak boleh kena air. Okey. Soalan nombor 4. Jika tidak dapat berwuduk atau mandi, apakah yang patut dilakukan untuk membolehkan seseorang melakukan solat dan perkara-perkara lain yang disyaratkan berwuduk atau mandi terlebih dahulu? Jawab dia, dalam keadaan demikian dia wajib bertayamum bagi menghentikan wuduk, bagi membolehkannya melakukan solat dan ibadat-ibadat yang lain yang disyaratkan berwuduk atau mandi terlebih dahulu. Maka dia kena bertayamum. Yang kata, apakah jika tak dapat wuduk atau mandi, apakah yang patut dilakukan? Dia jawab, maka tak kena sembahyang, mampu. Tak boleh. Tak kena sembahyang. Ayat tak ada, nak buat guna dah. Bukan lagu tu. Jawab dia, kena berwuduk. Kena bertayamum. Kewajiban bertayamum ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Okey. Surah Maidah ayat 6. Dan jika kamu junub tu ada besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Mana cara nak angkat hadas besar, kena mandi wajib. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air. Itu dalam keadaan junub. Jika kamu sakit, tak boleh kena air. Atau dalam pelayaran, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan. Ni jadi kembali badan kecil boleh kan? Okay. Sakit, ni kalau junub, mandi wajib. Jika kamu sakit, tak boleh kena air. Ni keuzuran. Sama ada hadas kecil atau hadas besar lah. Okay. Atau dalam pelayaran, atau salah seorang daripada kamu datang di tempat buang air. Tempat buang air tu main tiba-tiba air tak ada, nak ambil sembahyang lah. Okay. Tang istinja boleh dia pakai kecil baju, lagi nak ambil sembahyang. Okay. Atau kamu sentuh perempuan. Kalau kita ada yang sembahyang, tiba-tiba kita pergi sentuh perempuan, dia jadi kat mana? Batal tak ayat sembahyang kita? Batal tak? Kita pergi sentuh perempuan, batal tak ayat sembahyang kita? Tak batal. Batal kita sentuh mak kita. Tak jawab. Mana sentuh perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram. Dia kata, atau jika kamu sentuh perempuan. Kalau perempuan sentuh kita, betul. Kita sentuh perempuan, betul.
Kalau perempuan tu kita, pasal apa? Dia kata kamu tu kan. Makna dia sopa lah. Makna dia sopa. Sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi. 2 kali ya. Untuk berwuduk dan mandi. Macam kalau sentuh perempuan tu tak boleh mandi wajib. Ni dia rangkum ni, ada benda yang kena mandi, ada benda yang kena wuduk. Maka naklah kamu bertayamum. Dah air tak ada. Naklah kamu bertayamum dengan debu dengan tanah. Itu debu yang bersih. Itu sapulah akan muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Dia kena sapu. Allah tidak mau menjadikan kamu menanggung satu kesusahan, kepayahan. Tetapi dia berkehendak membersihkan, menyucikan kamu dan nak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Makna Allah Ta'ala bagi plan alternatif pada kita ni. Sebab apa? Allah Ta'ala tak mau kita jadi payah. Kita nak kena ambil sembahyang, ayam tak ada. Maka Allah Ta'ala suruh kita tayamum sebagai ganti. Dia tak mau kita payah. Kita nak kena mandi wajib pasal berjunub, tiba-tiba ayam tak ada. Maka Allah kata bertayamum ganti. Tu yang Allah tak mau bagi payah. Cuba kata Allah nak buat payah, jadi kat mana kita? Ayam tak ada, kita nak mandi wajib, ayam tak ada, mana kena cari sampai jumpa. Kan jadi payah. Kalau dia kata mandi saja, tayamum tak boleh. Mangkit pagi nak mandi wajib, ayam tak ada. Lepas tu start kita ayam. Start kita buang kintulah bukan sebiji kita, banyak kita pula. Mana betul je kat junub belakang. Apa naik kereta sampai stesen minyak ayak tak ada. Tempatan masuk tul kona api ke selatan. Sehingga Sungai Dua buka palapek ayak tak ada. Ni nak mandi banyak kereta ni. Daripada mana betul je nak mandi wajib ni. Minyak kereta 2 lagi mandi. Pi Sungai Dua tak ada. Sampai di Bukit Gantang tak ada ke? Betul. Sampai Sungai Perak, ada. Sungai Perak dan Sungai betul kan? Pakat lening tak pi orang heran nombor kir belakang. Orang Perak ni apa hal pakat mandi sini? Kita mandi wajib. Pasal apa mandi wajib juga ayam tak ada di Bandar Puteri Jaya. Ni semua pakat dengan mandi wajib. Tu. Kalau kami tak tahu kata ayam tak ada, kami tak buat malam. Mereka tu. Payah tu. Payah tak? Memang payah. Allah Ta'ala tak mahu kita payah tu, maka dia bagilah ganti. Dia bagi ganti kalau kita tak boleh mandi atau tak boleh ambil sembahyang pasal ayam tak ada, ataupun ada ayam tapi tak boleh kena ayam, maka gantinya adalah tayamum. Senang ya, tak payah mana. Ni dah cerita pasal keunzuran ni. Habis. Nombor 5. Nombor 5. Apakah yang dimasukkan dengan tayamum? Okay. Tayamum ialah menyapu debu tanah ke muka dan 2 belah tangan bagi menggantikan wuduk atau mandi atau mana-mana anggota wuduk atau anggota mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Okay, ni dia ada 3 benda. Nombor 1 dia kata sapu debu tanah ke muka dan tangan. Tanah muka, yang kedua tangan. Okay, baik. Tujuannya bagi menghentikan wuduk. Tujuan pertama bagi menghentikan wuduk. Ketika kita berhadas kecil. Kita ni nak ambil sembahyang, ayam tak ada. Maka kita bertayamum. Kita nak ambil sembahyang, ayam ada. Tapi tak boleh kena ayam. Maka kita bertayamum. Itu satu. Kerana kita berhadas kecil. Yang kedua, bagi menghentikan mandi. Kerana kita berhadas besar. Kita nak mandi wajib, ayam tak ada, maka kita tayamum. Kita nak mandi wajib, ayam ada, tapi badan tak boleh kena ayam, maka kita tayamum. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dia atau mana-mana anggota wuduk atau anggota mandi dengan syarat-syarat itu. Makna dia di sini yang buat 3 ni. Bukan semua anggota kita tak boleh kena ayam. Sebahagian boleh kena ayam, sebahagian tak boleh kena ayam. Maka jawabnya, apa dia kita buat ketiga ni? Kita berwuduk pada anggota yang boleh kena ayak, anggota yang tak boleh kena ayak, kita kena gantikan dengan tayamum. Tu. Dan ketika kita berhadas besar, badan kita ni,
ada tempat yang tak boleh kena air, tempek pada star kabus semen lebih kurang. Kita mani itu anggota badan kita tak sebenarnya badan boleh kena air, maka kita mani pada kulit-kulit badan yang boleh kena air, hak tak boleh kena air, kita gantikan dengan tayamum. Itu maksudnya. Ni ke depan. Bukan handah malam ni semua. Sobat tak ada bulan depan tu. Di bulan depan puasa. 3 bulan pula. Ni yang tu dah 3 bulan lah kan. Tak apa. Okey, tuan-tuan tengok gambar tu. Anggota tayamum dia kata apa? Muka, tapak tangan. Tangan kanan, tangan kiri. Alat tayamum, debu tanah. Tu gambar lah. B. Soalan nombor 6. Adakah tayamum itu mengangkat hadas kecil dan hadas besar? Adakah tayamum itu mengangkat hadas kecil dan hadas besar? Jangan. Jawabnya tidak. Adakah tayamum itu mengangkat hadas kecil dan hadas besar? Jawabnya tidak. Hadas kecil terangkat dengan wuduk dan hadas besar terangkat dengan mandi. Sebaliknya, tayamum adalah untuk membolehkan seseorang melakukan solat dan ibadat-ibadat lain yang disyaratkan berwuduk atau mandi terlebih dahulu. Oleh kerana terdapat keuzuran yang menghalang seorang berwuduk atau mandi, maka dia tiada pilihan melainkan bertayamum untuk membolehkannya melakukan solat dan ibadat-ibadat yang tertentu. Jadi soalan kita tayamum tu terangkat dah ada kecil, tak? Dah. Sekarang kita ambil sembahyang, nawaitu raf'al hadasil asghar, saja aku angkat hadas kecil. Kalau kita mandi wajib, nawaitu raf'al hadasil akbar, saja aku angkat hadas besar. Tetapi kita tayamum bukan niat lagu tu. Nawaitu tayamum liistibahatis solah, saja aku tayamum untuk melakukan sembahyang. Dengan sebab kita tayamum tu, hadas kecil dah tak terangkat, hadas besar pun tak terangkat. Katalah dia ni ayam tak ada banyak hari, seminggu duk dia tayamum. Seminggu dia tayamum. Ni apa nama, Ahad Isnin Selasa. Ahad Isnin Selasa tekat apa nama kencing biawak tu lah. Kencing biawak tak bayar pasal pungkuk. Pakai kencing betul tu apa istinja. Ayam tak ada, ambil sembahyang. Tak apa. Ambil sembahyang tu dah tak boleh. Intinya adalah tayamum. Ahad Isnin Selasa. Rabu gagah kita tayamum masih kekal badan kecil. Mai Khamis malam Jumaat bersetubuh. Ada besar pula dah. Ada besar pula. Esok mungkin nak main subuh. Tayamum juga ayat tak ada. Jadi seminggu tu dia mengalami dua jenis hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Tapi dia sembahyang dengan bertayamum. Pada hari Ahad sampai hari Khamis dia kekal berhadas kecil. Walaupun dia tayamum. Sebab hadas kecil dia tak terangkat. Pagi Jumaat, malam Jumaat dia membesarkan hadas dia. Kecil jadi besar. Dia membesarkan hadas dia, kecil jadi besar. Hadas besar tak boleh jadi kecil ya. Dia membesarkan hadas kecil jadi besar. Maka esok dia bertayamum dengan sebab hadas besar nak sembahyang subuh. Kekal dia. Dia tak ada lah, hadas kecil tak berlaku lah, straight sampai jumpa ayam. Jadi kalau seminggu tak ada ayam, dia duduk sembahyang dengan tayamum, maka dia kekal berhadas. Sama ada kecil atau besar, sehinggalah dia jumpa ayak. Kalau dia jumpa ayak ketika tu dia kekal badan kecil, maka dia mengambil wuduk, maka terangkatlah hadas kecilnya. Kalau dia badan besar, dia mandi, maka terangkatlah hadas besarnya yang berminggu-minggu bertahan itu. Itu contohlah. Okeylah. Jadi kita tayamum tu semata-mata untuk membolehkan kita sembahyang ataupun melakukan ibadat-ibadat yang mensyaratkan berwuduk. Yang dua perkara besar, sembahyang dengan tawaf yang disyaratkan berwuduk. Jika kita tidak berwuduk, maka tidak sah sembahyang kita, dan tawaf sama ada sembahyang perlu atau sunat, tawaf atau sunat. Maka untuk membolehkan melakukan dua benda tu, tidak ada pilihan melainkan kena bertayamum. Tu soalan dia. Jadi dah insya-Allah masuk dah berhenti ya. Ada soalan tak? Ya, sila. Tak apa dengar. Pendengaran korang. Ya. Oh. Gugur ah. Baik, terima kasih.
dia macam ni. Soalan tu cantik tu. Bagi kalau beranak biasa tak apalah. Beranak biasa dia keluar budak tu. Kita katakan dia tu lepas keluar budak tu ada darah, kita kata nifas. Kalau tak ada, dia hukum wiladah. Itu jelas kan? Okey. Kalau keguguran, macam mana keguguran? Keguguran dia ada dua benar. Dia ada dua benar. Okey. Kalau keguguran dia menampakkan ada rupa manusia, tapi tak lengkap. Rupa manusia kalau dia lengkap tu dia payah sikit. Tapi ada juga orang gugur dia ada telinga, ada mata apa semua kan. Keguguran yang baru menampakkan rupa manusia, ada membentuk kepala, tangan tak upah nak kembang contohnya, ataupun jari tapi dia tak buka contohnya lah. Maka itu dia hukum. Kalau lepas keluar budak yang gugur tu, yang ada rupa manusia tu, darah keluar lepas tu, dia panggil nifas. Kalau tak ada darah, maka hukum wiladah. Tapi kalau hanya keluar hanya ketulan daging biasa saja yang tidak dihukum sebagai membentuk rupa manusia, itu dia tidak dikira sebagai nifas. Dia tidak dikira sebagai wiladah. Apatah lagi kalau keluar darah biasa sahaja. Okey, ada soalan lagi? Sila. Waalaikumsalam. Mandi wajib kan mandi sunat? Mandi biasa. Ya. Baik. Tu soalan yang cantik. Mandi ni bukan mandi wajib, bukan mandi sunat apa? Okey. Mandi biasa. Mandi nak pergi kerja Okey. Berwuduk wajib juga. Jawabnya wajib. Sebab apa? Sebab mandi itu, mandi biasa dia tak ada niat apa. Dia cuma dapat pahala kerana membersihkan badan. Dia dapat pahala kerana membersihkan badan, tapi tidak ada kaitan dengan niat mandi itu. Satu. Dan wuduk ni disyaratkan dia niat. Disyaratkan niat dengan melakukan kaifiat yang tertentu. Mana wuduk ni dia kena mula dengan basuh muka. Masa basuh muka tu niat, lepas tu dia kena susuli dengan basuh tangan, lepas tu kepala, baru kaki. Kalau kita mandi, mana boleh dijadi begitu? Boleh kita mandi kena kepala lu, kena muka lu. Betul pergi tangan, betul pergi kepala. Tu mandi mentang malu. Melainkan kalau kita berwuduk dulu niat, lepas tu kita mandi. Itu kata lain. Tapi hakikatnya kita melakukan dua perkara yang berasingan. Dua perkara yang berasingan. Itu saudara. Dalam konteks mandi wajib, disunatkan berwuduk terlebih dahulu, lepas tu baru mandi wajib. Dapat dua pahala. Tapi kalau mandi wajib terus betul. Dan dalam konteks mandi wajib, kalau kita mandi wajib, semasa kita mandi itu kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, maka kita sembahyang ni tak perlu kita berwuduk lah. Dengan mandi wajib tu terus kita boleh. Sebab tu kalau kita nak mandi wajib, kalau tak mau ambil sembahyang dah, nak kencing siap-siap, nak kentut siap-siap, nak pegang mesingan, pegang siap-siap. Lebih kurang tu lah, pegang siap-siap. Nak bila kita cuci apa semua set, kita mandi, kita tak sentuh anggota sulit kita tak kentut, kita tak kencing, tak berak, tak apa, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, maka mandi kita itu sudah memadai. Kita tak perlu lagi berwuduk. Tapi kalau kita mandi, kita buat benda-benda yang membatalkan wuduk, mandi kita tu sah, tapi kita tak boleh sembahyang. Kita wajib mengambil ayat sembahyang. Itu cerita dah. Ada lagi? Habis dah? Lepas kasih lah? Tak apa. Ni kita nak jumpa bila lah ni? Saya tak tahu. Tengok mereka abang saya main. Jika mereka tidak memberitahu, kita buat-buat tidak tahu. Boleh tu? Saat nak tenang-tenang itu saya main 16 bulan 12. Malam ni 17 bulan 3. InsyaAllah lah umur panjang, sihat tubuh badan, tak ada orang melintang.
Covid pun menurun. Ada sebab-sebab yang mudahkan kuliah kita ni sambung sampai hayar. Dan pantat dan anak besar baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halil nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.